kita yang tak dapat bersama boleh mengikuti pembelajaran ini secara rakaman, ya. Dan Haja Zabidah akan bantu untuk masukkan rakan-rakan yang akan masuk kemudian. Okey, ya. Saya punya tab yang kedua tak masuk lagi, ya. Okay, masukkan tab ni dulu. Join juga. Sambil-sambil tu boleh bantu admit all. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT, dan juga kita ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus mengikuti kelas perkongsian kita pagi ini. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sesi perkongsian ni saya dengan tuan-tuan sebenarnya sama-sama belajar, ya. Sambil saya berkongsikan ayat-ayat Quran ni, saya masih lagi belajar sebab ilmu Al-Quran tu sangat luas, ya, sangat mendalam. So setiap hari kita belajar, ya, berbahas ataupun berbincang tentangnya, kita akan dapati ada saja maklumat ataupun ilmu yang baru, ya, yang boleh membantukan kita menambahkan lagi kefahaman, ya. Sebab itulah selalu saya pesankan yang pembelajaran Al-Quran ni sebenarnya satu perjalanan, ya, is a journey. Dia bukannya sampai satu masa kita rasa kita sudah cukup. Malah kita akan dapati lagi banyak kita belajar, rupanya kita dapati lagi banyak kita tak tahu. Itu keunikan belajar Al-Quran ni, ya. Jadi kita akan tambahkan lagi usaha kita agar kita dapat, ya, menguasai ilmu-ilmu tu dengan kita berkongsi dengan rakan-rakan kita, ya. Okey, teruskan perkongsian skrin macam biasa. Dan kita bawa kepada nanti saya akan bukakan leksi logos dulu, just in case kita nak gunakan leksi logos. Yang ni kita sudah selesai semalam, so kita boleh padamkan dia. Kita akan gunakan untuk ayat baru, ya. Hari ini kita berkongsikan ayat baru, iaitu ayat yang ke 36, ya, 36 surah Al-Anbiya. Okey, kalimah yang berkaitan dengan alif lam ha ialah kalimah yang ke-12. Alihatakum, ya. Kalau kita ke kanan sikit, itu dia. Okey. Okey. Surah 21 Al-Anbiya ayat 36, kalimah yang ke-12. So yang merah tu, ya, yang tu yang kita nak bahaskan, kerana kita sekarang mengenal, dalam proses mengenali kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha, dan dia sekarang membentuk kalimah alihatakum, ya. Alihatakum. Jadi kita akan membahaskan
Kenapa pembentukan alihatakum, ya? Secara imbasnya kita lihat alihata adalah plural, jamak, ya. Jamak kepada ilahun, dia mengambil bentuk alihatun, daripada ilahun menjadi alihatun. Yang jamak tu kita panggil jamak taksir, ya. Alif yang tuan-tuan lihat bertanda panjang tu, ini penulisan lama, ya. Dia penulisan baru, dia adalah mad badal, ya. So kita akan lihat nanti, kita akan buat pembetulan kepada ayat ni dulu, penulisan dia. Lepas tu kita akan lihat, ya. Penulisan sebenar yang alif panjang tu ialah mad badal, hamzah dari atas yang diikuti dengan alif mad, ya. Lihata, ta tu tuan-tuan dan puan-puan pada asalnya ialah ta marbutah, ya. Ta marbutah bermakna kalau tak ada kum, tuan-tuan boleh lihat sebenarnya dia alihatan, yang seperti yang atas ni. Ni dia, ya. Itu dia kalimah yang pertama tu. Kemudian dia berjumpa dengan kum, iaitu dia bergabung dengan kum tu, dia menjadi idhafah. So bila dia menjadi idhafah, maka tanwinnya telah digugurkan, ya. Telah digugurkan. Sebab itulah daripada alihatan menjadi alihata tanpa tanwin, ya. So, ta sini, tuan-tuan tengok sini, ta tu tidak bertanwin, ya. Kalau nak ditunjukkan dengan arrow, ya, tunjukkan arrow, nak beri fokus apa yang kita maksudkan ialah kalau dia tanpa kum, kita akan lihat dia ada tanwin, ya. Ta marbutah yang bertanwin fathah, ya. Tetapi apabila dia membentuk idhafah, kita akan lihat ta tu, pertamanya ta marbutah tu bersambung dengan kum, dia bertukar menjadi ta yang bersambung lah. Penulisan dia macam tu lah, tidak ada lagi ta marbutah yang bulat tu, ya. Kemudian sebab dia berperanan sebagai mudhaf, jadi dia gugur tanwin. Ta marbutah tu gugur tanwin, jadilah satu baris saja, baris atas, ya. Kenapa dia mengambil baris atas? Itu dalam aspek nahwu dia, ya, iaitu kerana dia berperanan sebagai maf'ulun bih, ya. Sebagaimana yang di atas ni dia berperanan sebagai maf'ulun bih, di sini pun dia juga berperanan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih ialah objek, ya, objek. So kalau kita nak cantikkan dia, ya, dia adalah objek, ya, objek. Ambil baris atas capital objek. Objek ni bahasa Arab dia Jawi, kita kalau gunakan Jawi, maf, lepas tu ada apostrofi, 2 u sebab dia ada waw mad, maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih. Itulah objek, ya. So bila maf'ulun bih, dia semestinya lah mansub, M-A-N, ya, mestilah dia mansub, ya. Itulah alihata, ya. Dia adalah objek. Sama juga dengan atas ini, dia objek, jadi dia adalah maf'ulun bih yang mansub, ya. Kalau kita lihat di atas, kenapa dia mansub maf'ulun bih? Kerana ada kalimah ittakhazu, ya. Ittakhazu itulah amil dia, ya, iaitu kalimah yang melakukan, yang membuatkan lihatan yang mansub, ya. Okey. Begitu juga di dalam kalimah ni mesti ada amil dia yang membuatkan dia mansub.
So amil dia ni ialah kalimah yazkuru ni ya, yazkuru. Iaitu fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' maklum wazan 1 ya. Yang ini ittakhazu ni fi'il madhi maklum wazan ke-8 ya, wazan ke-8 yang jamak. Ada wa oleh ziyadah di hujung ni menunjukkan dia jamak ya. So dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-8 muzakkar ya, jamak ya. Di sini amil dia ialah fi'il mudhari' maklum wazan 1 muzakkar mufrad yang marfu'. Yang ni mufrad dan marfu'. Itu cara kita menerangkan kalimah-kalimah ya di dalam Al-Quran supaya kita betul-betul faham ya konteks kalimah tu digunakan di dalam ayat ya, ayat itu. Okey, so apa kita buat sekarang ni, sebelum kita kupas setiap kalimah dan ayat itu sekali, kita akan perbetulkan dulu tulisan dia ya, perbetulkan dulu tulisannya. So yang ni tadi kita boleh simpan dia, kalau ada catatan ni kita perlu gunakan, kita boleh simpan dia, print screenkan dia, dia akan masuk dalam screenshot ya. Dan kita boleh keluar daripada sini, kita hilangkan drawing dulu dan keluar daripada annotation ni, kita pergi ke leksi logos ya. Kita perlu perbaiki, perbetulkan tulisan ni ya. Yang ada sekarang ni dia menggunakan penulisan yang lama ya, penulisan yang lama. Jadi kita sekarang ni gunakan yang baru, iaitu mengikut Rasam Osmani. Okey. So seperti biasa kita copy dia, nak copykan ayat tu kita highlight dan kita tekan Ctrl C. Dekat komputer kita tekan Ctrl C saja ya, tak susah. Kemudian kita pergi ke leksi logos dan tampal dia dekat leksi logos keyboard ni. Jadi kita tekan apa? Ctrl V. Itu dia ya, Ctrl V. So inilah ayat yang kita mahu kongsikan selepas ini. Hari ini hari Rabu, mungkin kita mengambil masa dalam 3 hari agaknya untuk mengupas seluruhan ayat ni. Hari Rabu, Khamis dan Jumaat. So cuba kita kenal pasti di mana yang perlu diperbaiki dulu. Ya. Kita kopikan ayat ni dan kita akan perbaiki dalam ayat yang kedua ni. Yang pertama kita kenal pasti manakah tempat-tempat yang perlu diperbaiki ya. Kita ambilkan arrow ya, arrow dan kita letakkan warna hijau ya, menunjukkan tempat yang perlu diperbaiki. Yang pertama sekali ialah dalam ahaza kita kena alih hamzah, alih kecil tu ya. Alih kecil tu kita perlu besar. Kalau nak kita besarkan sikit ya, kita boleh besarkan tulisan ni supaya tuan nampak dengan lebih jelas lah ya. So saya besarkan sikit. Tu dia ya. Okey, balik semula ke yang tadi, kita kenal pasti di manakah yang perlu diperbetulkan ya, aspek apa tulisan dia ya. Yang pertama sekali ialah di sini terdapat alif kecil yang kedudukannya di atas baris alif, baris fathah kepada ha ya. So dia perlu dialih kepada selepas baris ataupun selepas huruf ha tu. Itu satu. Keduanya allazi, yang ini sebenarnya ialah hamzah wasal bukannya alif ya. So itu juga perlu diubahkan ya. Dan ya ni ya, titik dia ya, dan kita kena gugurkan titik allazi kerana ya di hujung kalimah di dalam Al-Quran dia tidak bertitik 2 ya. So kita akan keluarkan titik itu nanti. Lepas tu yazkuru sebenarnya di sini ada apa,
yazkuru. Okey, semula yang ni kena perbetulkan ya. Alif yang bertanda panjang tu kita akan tukarkan kepada mad badal ya, dengan alif diikuti dengan alif mad. Alihatakum wahum bizikri. Wahum bizikri yang ni sepatutnya ya mim tu tidak lagi ditandakan sukunnya ya, tidak ditandakan sukun walaupun asalnya dia adalah sakinah, tetapi sebab dia bertemu dengan huruf ba, dia sudah melibatkan idgham ya, yang diberikan idgham syafawi ya, idgham ikhfa syafawi ya. Mim mati bertemu dengan ba, dia mengambilkan hukum tajwid ikhfa syafawi, jadi mim tu perlu dihilangkan tanda sukunnya sebab ya ikhfa bermakna apa? Makhraj dan sifat mim tu telah disembunyikan ya, telah disembunyikan ke dalam ba apabila mengambil makhraj ba, jadi dia telah tersembunyi ya. So tanda sukun tu perlu dihilangkan ya. Dan kemudian bizikrir rahman, yang ni ialah hamzah wasal ya, dan alif kecil juga perlu dialiskan ya ke hadapan dia selepas mim dan bukannya di atas mim ya. Kemudian hum kafirun, sekarang ni penulisan Rastam Osmani, alif ni ditulis dalam bentuk alif kecil ya, alif kecil, bukannya alif biasa, alif konvensional tu kita tukarkan kepada alif kecil. Itulah beberapa tempat yang kita perbaiki ya, penulisan dia, sebab sekarang ni adab membaca Al-Quran ya, mengikut Al-Quran yang dalam penulisan Rasam Osmani ya. Jadi kita kena biasakan ya. Ada terdapat beberapa sebab kenapa penulisan telah diubahkan kepada Rasam Osmani agar pembacaan kita lebih kemas ya. Jadi bermakna ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempat yang perlu kita perbaiki. Okey, kita cuba habiskan hari ini pembaikan penulisan, dan besok kita akan mulakan dengan melihat setiap kalimah di dalam makna ini, dan kita akan berikan makna, iaitu kita akan terjemahkan ayat ini ya. Okey, pertama sekali ialah yang ni kena alif kecil ya. So alif kecil tu kita perlu ubah dia, iaitu kita buang dia dulu, backspace saja ya, backspace, kemudian tambah gunakan extender ni, penjarak ni ya, penjarak ni barulah letakkan alif kecil ni, alif kecil. Jadi macam kalau lepas tu kalau kita nak gunakan penjarak tu sekali lagi pun boleh, antara ha dengan za tu jadilah aha za ya. Kalau rasa itu pun masih lagi rapat ya, kita boleh letakkan penjarak tu sebelum alif kecil tu sekali lagi ya, tak mengapa ya, dia tidak mengubah apa-apa makna ya. Okey. Okey, kemudian yang ini ialah hamzah wasal. Kita highlightkan dia, kita tukarkan dia kepada hamzah wasal, iaitu yang ini alif berkepala sad. Okey. Yang ini ialah ya yang tidak bertitik. So kita ambil bukan ya yang bertitik dua, kita ambil ya tidak bertitik, itu yang hujung ini. Itulah allazi ya, allazi. Kemudian yang ini ialah mad
badal ya. Kita tukarkan dalam penulisan baru sekarang ni, dia mad badal ya. Kalau kita nak cek pun boleh ya, iaitu kalau kita pergi ke ayat tu menggunakan ayat 36. Ni dia ayat 36 ya. Ni dia ya, alihatakum ya. Lihat di sini adalah mad badal. Ya. Iaitu hamzah qata' yang diikuti dengan alif. Ini penulisan mengikut Rasam Osmani ya. Alihatakum jadi mad badal. So di situ tadi kita tukarkan dia kepada mad badal. Alif bertanda panjang tukarkan kepada hamzah baris atas kan dan diikuti dengan alif. Itulah panggil mad badal ya. Alihatakum. Okey, lepas tu mim. Mim tadi untuk wahum kita hilangkan sukun dia. Hilangkan sukunnya. So, kalau kita nak cek dalam ayat tadi, tengok wahum mim dengan ba. Mim ni tidak disukunkan ya. Kalau sukun tu dia akan melibatkan hukum izhar. Sedangkan dia bukannya hukum izhar, dia hukum ikhfa. Jadi ikhfa sukunnya perlu digugurkan ya. Okey. So gugur kemudian di sini ialah alif yang perlu ditukar kepada hamzah wasal ya. Sekali lagi kita ambil hamzah wasal di sini. Okey, masih ada rakan kita yang masuk sekarang. Okey, yang ni adakah dia jarak lebih jarak ataupun lihat tidak? Kalau tidak, okey, tak mengapa. Okey, kemudian alif kecil ni perlu dipindahkan dia. So apa kita buat, kita backspace dia dan tambah penjarak tadi di sini ya. Kalau nak letak 2 kali pun tak mengapa. Ya, kemudian barulah letakkan alif kecil, alif kecil ya, dan jarakkan dia dengan nun tu sebab nampaknya begitu rapatnya alif dengan nun tu, kita boleh jarakkan dia ya. Letak 2 kali pun tak mengapa. Ya, sekali lagi. Okey. Jadi Ar-Rahmani bandingkan dengan yang atas ya. Itulah perbezaan apabila kita perbetulkan ijaan kepada kalimah-kalimah tulisan kalimah-kalimah Al-Quran ya. Kemudian hum kafirun, tadi kita cantikkan di atas tu alif kena ubah kepada alif kecil ya, bukannya alif konvensional tu ya, sebab penulisan Osmani untuk kafirun dia gunakan alif kecil. Jadi alif ni kita tukarkan dia gunakan penjarak ya, tukarkan, mula deletekan dia dulu ya, lepas tu letakkan penjarak ni 2 kali pun boleh. Lepas tu letakkan alif kecil ya, alif kecil ni tu alif kecil ya. Lepas tu alif kecil dengan fa tu masih lagi terlalu rapat ya, kita jarakkan dia ya, 2 kali boleh ya. Kalau nak 3 kali pun tak mengapa ya, dia tidak tidak menukar apa-apa makna kepada kalimah tu. Jadi itulah yang penulisan yang betul ya. Hadza yang ini hadzal-ladzi yazkuru lihatakum, betul mim sebab dia melibatkan izhar. Mim sini mim, kenapa mim ada sukun, sebab dia dengan bertemu dengan waw melibatkan izhar
syafawi. Ya, sedangkan yang ini mim ni bertemu dengan ba, dia bertemu dia ada melibatkan ikhfa syafawi. Ya, jadi satu kita adakan atau menyatakan sukunnya, dan yang satu lagi kita hilangkan sukunnya. Yang begitu juga mim di sini. Yang mim yang sukun bertemu dengan kaf, dia juga melibatkan hukum izhar syafawi. Ya. Okey. Alright. Hari ini kita tumpu kepada pembentukan ayat dari segi penulisan dulu, dan besok barulah kita akan lihat satu-satu kalimah ni, ya. Apakah maklumat-maklumat yang kita boleh dapati di dalam ayat tu yang boleh membantu kita mengenal kalimah dan menterjemahkan ayat tu sepenuhnya dengan maklumat-maklumat yang komprehensif, ya, maklumat yang menyeluruh dipanggilnya. Jadi kita akan mengenal kalimah secara menyeluruh, bukannya satu-satu saja, ya, insya-Allah. Okey, apa kita buat? Kita boleh simpan ni untuk besok sebagai print screen. Ya, dia snapshot tu dia boleh simpan. Dan pada masa sama, kalau kita nak gunakan untuk ke ayat ni digunakan lagi, dan kita perlu tampal dia ke dalam leksi logos, kita boleh simpan dia di dalam Word, ya, dalam Word, layan Word, Microsoft Word, ya. So saya Ctrl C kan dia, iaitu copy, pergi ke desktop di mana kita ada template Word ni yang kita boleh simpan di sini, dan kita boleh copy semula nanti, ya. So ini kita boleh clearkan drawing ni dulu, clear drawing, ya, dan kita tampal di sini, dan besok kita boleh copy and paste balik, ya. Ini yang ayat dulu, sekarang kita masuk ayat baru. Ya, so kita tampal dia di sini. Kalau perlu nak besar ke pun boleh, ya, besarkan font dia, ya. Kalau nak bold pun boleh, ya, ataupun nak warna pun boleh, ya. Tidak ada masalah, warna merah, ya. So besok kita akan gunakan semula untuk masuk balik ke dalam leksi logos. Jadi kita tidak payah type balik ke semua, yang kita gunakan apa yang ada ni saja, ya. Okey, tuan-tuan lihat di sini, bila saya highlight ni, spacing, dipanggilkan line spacing, ya. Line spacing nampak belah bawah okey, ada space, tapi belah atas, ya, belah atas seolah-olah dia tak ada spacing, ya. Jadi kalau di Word ni kita ubahkan dia, tambah lagi line spacing ke atas ni, ya, supaya dia kalau ada baris-baris di atas tu dia tidak terlindung, ya. So apa kita buat? Kita pergi ke ni bahagian ni, ya. Tuan-tuan ingat ada arrow, drop arrow ni yang kecil ni, tekan di situ, pergi bahagian spacing, ya, spacing ni. Spacing, ya, nampak dia kosong, ya. Sebab itulah tadi dia tiada spacing langsung dalam ayat tu. Sedangkan belah atas dia 8 point. After 8 point maknanya dia ada space belah bawah. Ini belah bawah, ini belah atas, ya. Jadi kita tambah yang belah atas tu, ya. Lebih pun tak apa. Ya, sekarang ni 12. Ya, cuba lihat apa berlaku apabila kita tambah spacing 12, tekan OK. Ya, so sekarang ni dia ada lapang sikit lah, tapi masih tak cukup, ya. Masih tak cukup, tambah lagi tak apa, iaitu 18, ya, 18. Baru nampak selesa sikit dia. Kalau tidak nanti dia tadi krem sangatnya, baris-baris belah atas tu terlampau krem, kadang-kadang dia terlindung apabila kita menyalinnya kepada tempat lain, ya, dia terlindung. So itu cara kita nak memperbetulkan line spacing dia, ya.
Okey, bila dah sudah ni kita simpan dia, savekan dia, dan kita boleh guna pakai besok untuk perkongsian kita melihat ya, apakah tiap-tiap kalimah yang ada di dalam di dalam ayat itu. Sebenarnya ayat ni bukannya di permulaan ayat ya. Ini hanya perenggan ayat. Permulaan ayat tu kalau kita tengok ayat dalam tafsir dan perkata ni, ayat ni bermula dia ahazan ni di sini ya. Ni dia ahazan ladzi yazkuru alihatakum tu. Dia adalah perenggan yang kedua ya. Perenggan pertama bermula dengan yang ini, wa iza ra'akal ladzi nakafaru iyattakhizunaka illa huzwa. Ini yang pertama. Lepas tu barulah sambung ayat tadi sehingga ke ujungnya ya. Nah itu kita akan kongsikan besok ya, insya-Allah. So untuk hari ini kita sudahi perkongsian kita. Sekarang sudah 7:50 ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.